lepaskannya dengan bismillah. Nama saya Senja. Tahun ini dah pun berusia 35 tahun dan kisah ni sedikit panjang. Dan ini kali pertama saya terasa nak bercerita. Saya dah kahwin dengan suami yang saya namakan Hadi. Saya dan Hadi ni jauh bezanya. Dia seperti burung yang terbang bebas mengelilingi langit, bagai merak dengan sayap cantiknya, manakala saya hanyalah picisan yang menikmati keindahannya. Hadi seorang yang sangat beramah, selalu buat baik dan memang orang-orang sekeliling senang dengan kehadiran dia. Tapi berbeza dengan saya yang selalu rasa janggal, lebih senang bersendirian daripada bergaul dengan manusia. Kebanyakan orang tak perasan pun dengan kewujudan saya. Personaliti, minat, bahkan tenaga kami pun sangat berbeza. Awal perkahwinan memang sangat mencabar. Kami juga berkahwin atas aturan keluarga ketika itu. Lepas kahwin baru kami belajar untuk kenal antara satu sama lain. Sememangnya sukar dan perbincangan yang pada awalnya baik pasti akan diakhiri oleh pergaduhan. 2 tahun perkahwinan saya hamil dan ketika usia kandungan 6 bulan saya keguguran akibat tekanan kerja. Waktu hamil pula saya ada darah tinggi. Kecewa? Sangat. Tak tergambar dengan perkataan. Saya salahkan diri saya setiap hari kerana merasakan saya ni ibu yang gagal. Hadi pun sama, dia kecewa tapi dia tak pernah tunjuk depan saya. Masih ceria macam biasa, masih membeli seribu sokongan. Lepas habis berpantang, saya ambil pergi perancang sebab takut untuk hamil. Bagi saya, kalau saya tak mampu nak lindung anak saya waktu dalam perut, bagaimana bila dia dah lahir ke dunia nanti? Hadi pula tak henti-henti memujuk saya untuk ikhlaskan semuanya. Kata dia, bukan saya yang gagal, cuma dah jadi aturan Tuhan. Lepas dipujuk, saya berhenti makan pil perancang. 7 bulan kemudian saya hamil lagi sekali dan kali ini saya bertekad untuk jaga betul-betul sehingga saya sanggup berhenti kerja dan duduk kat rumah. Malangnya, saya gugur lagi ketika usia kandungan 8 bulan. Bila cek denyutan jantung tu dah tak ada dah. Masa tu saya dah tak nampak apa-apa lagi. Dunia yang berwarna kelihatan hitam. Saya menunggu sebulan dan melahirkan tanpa dapat mendengar suara tangisan anak saya. Saya menggigil memegang bayi yang saya lahirkan tanpa nyawa. Cantik, cukup sifatnya. Maafkan ibu dan terima kasih sebab sudi singgah dalam perut ibu walaupun cuma sebentar. Urusan pengebumian juga sayu dengan tangisan daripada ahli keluarga. Berbeza dengan saya yang hanya melihat kosong tanpa tangisan. Ada juga saudara yang berbisik-bisik mengatakan saya ni seperti patung sebab tidak menunjukkan apa-apa reaksi. Kalaulah mereka tahu bahawa hati saya juga ikut mati pergi bersama dengan anak saya. Lepas kejadian tu saya memang hadapi kemurungan yang teruk. Hadi hantar saya pergi terapi dan doktor berikan deskripsi ubat untuk bantu saya pulih. Saya hanya duduk termenung tanpa sedar siang berganti malam. Sepanjang itu saya ternampak-nampak bayangan anak saya. Bukan tak reda, cuma rasa kehilangan tu terlalu kuat untuk saya tanggung. Masih terasa tendangan anak dalam perut. Waktu ini Hadi juga sering marah saya supaya saya sedar yang anak kami dah meninggal. Semua orang kata ini ujian dari Allah. Saya tahu semua tu. Yang mereka tak faham perasaan saya sebagai seorang ibu yang hilang anak. 8 bulan saya kandung, hari-hari saya bercakap, menyanyi, berzikir bersama-sama. Cuma tinggal lagi sebulan sebelum dilahirkan ke dunia. Tapi ujian daripada Allah tu tidak henti sampai di situ. Tak lama lepas tu saya kerap kali turun darah, badan rasa lesu dan kemudian Hadi bawa saya ke hospital. Doktor sahkan saya ada fibroid di mana keadaannya agak teruk dan doktor cadangkan untuk operasi buang rahim. Tapi satu ovari masih dapat diselamatkan. Saya hanya mampu tersenyum kerana saya sendiri dah tak ada semangat untuk hidup. Waktu tu saya fikir, ada lagi tak manusia dalam dunia ni yang lebih malang dari saya? Fast forward, saya lalui pembedahan tu dan ramai orang datang melawat bagi kata-kata semangat. Ada juga yang membandingkan ujian mereka dengan saya. Semuanya saya telan sendiri. Selesai rawatan susulan, saya lebih banyak pergi ke usrah di masjid. Mungkin ujian ini asbab untuk saya mendekatkan diri dengan Tuhan. Setiap malam saya solat malam menangis-nangis. Setiap hari saya cuba untuk meyakinkan diri bahawa takdir yang Allah dah susun ini adalah sebaik-baik perancangan. Saya juga makin lama makin tenang dan mula membaik perlahan-lahan. Saya dah mula buat semula rutin sebagai isteri. Saya berdamai dengan takdir dan masa ni saya fikir yang sebenarnya ada lagi yang lebih teruk keadaannya berbanding saya. Saya lepaskan semuanya. Saya kembali jalankan tanggungjawab yang saya tinggalkan.
Keadaan Hadi juga makin baik di mana kami berjanji untuk saling menyokong. Jauh di sudut hati, saya bersyukur di saat Allah uji. Allah juga kurniakan suami yang tak putus-putus bagi sokongan untuk saya pulih. Sungguh, kasih sayang Allah itu tiada tolok bandingannya. Saya menjadi isteri rumah sepenuh masa. Hadi masih dengan celotehnya tentang dunia luar. Saya pula akan menjadi pendengar yang setia. Sampai satu ketika, saya nak solat Isyak. Saya dengar ada miss call dari phone Hadi. Bila saya cek, tak boleh buka sebab password dah tukar. Sesuatu sedang berlaku. Naluri isteri ni kuat sebenarnya. Saya biarkan je sebab saya belum bersedia. Saya tidak pulih sepenuhnya dan saya baru mula menapak keluar dari segala kepelitan. Saya tak nak lagi menambah beban seberat batu. Saya dalam fasa penafian. Saya sedapkan hati sendiri dengan mengatakan tak ada apa yang berlaku. Semua ni bisikan syaitan semata-mata. Syaitan pula yang saya salahkan. Saya perhatikan Hadi selalu melekat dengan telefon. Bila saya datang dekat, dia alih sikit kedudukan dia tu, jadi agak terlindung dan saya takkan nampak apa-apa di skrin tersebut. Lama-lama, saya tanya je, adakah dia curang dengan saya? Lagi pendam, lagi sakit kan? Dia menafikan sekeras-kerasnya. So, saya tanya pula, kenapa tukar password? Dia bagi beribu alasan yang tak logik di akal. Kemudian saya minta untuk cek telefon dia. Hadi mula marah kerana saya seolah-olah tak percaya dia. Malah dia mengungkit pula kepelitan dia jaga saya waktu saya sakit. Saya pula yang terluka dengan kata-kata dia. Hadi dan saya perang dingin. Langsung tak bercakap. Setiap kali saya cuba pujuk dia, dia akan jadi makin kasar. Gara-gara telefon atau sebab saya tak percayakan dia, saya cuma nak kepastian supaya saya boleh hidup tanpa syak wasangka. Mungkin saya yang berlebihan. Setiap hari saya berdoa supaya Allah tidak membolak-balikkan hati saya ataupun Hadi. Saya memang selalu bangun antara jam 3 ataupun 4 pagi untuk solat malam. Waktu saya bangun, Hadi tak ada. Maka saya turun ke bawah untuk mencari. Saya ingatkan dia tertidur di depan TV. Sebab itulah kebiasaan dia. Lain pula yang jadi bila saya nampak dia duduk di ruang tamu dan berbual di telefon. Tapi hancurnya hati saya bila saya nampak